Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dengan keizinannya kita dapat bersama-sama lagi pada sesi ini, insya-Allah, untuk kita berkongsi-kongsi berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ibadah kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi, iaitu bagi membincangkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah sifat baqa, sifat, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu al-baqa, iaitu kekal. Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Kita dah bincang yang telah lepas, iaitu kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Wujud maknanya ada. Kita beriman adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan langit semua sekali, alam, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, yang menciptakan langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menciptakan semua sekali barang yang ada di antara kedua. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, ya, barang yang ada antara keduanya itu. Jadi kita dah beriman, meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil manusia ini boleh bergerak dengan sendiri tanpa adanya Tuhan. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang kafir sendiri pun meyakini ada Tuhan. Cuma mereka mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Ya Muhammad, jika kamu bertanya kepada orang kafir itu, orang kafir musyrikin itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin. Kalau kita sebut pada orang kafir ke orang bukan Islam ke, kita kata percaya pada Tuhan Allah, dia percaya. Tapi mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembah selain daripada Allah, menjadikan selain Tuhan selain pada Allah Taala itu sebagai perantaraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu masyarakat di Mekah tu, ada di kalangan mereka itu yang meyakini adanya Allah, meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka mengambil Tuhan yang lain. Mereka mencipta berhala-berhala mereka menjadi sembahan-sembahan mereka, ada ketikanya untuk menjadi perantaraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak nafikan ada segelintir mereka yang menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu untuk sebagai sebagai wasilah sahaja, dan ada juga sebagai mengikut turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Jadi datang Islam ini, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyelamatkan manusia daripada
beriman selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin. Maka ada itu kita dah beriman adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita, yang seterusnya kita dah bincang hari itu, iaitu sifat qidam, yakni Allah Taala itu sedia, ya, tiada permulaan, ya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Taala yang awal, Allah Taala lah yang akhir, dan Allah Taala zahir dan batin. Tiada permulaan, ya, tiada permulaan sedia kala Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum adanya alam semua sekali Allah Taala cipta, Allah Taala kekal, ya. Sedia kala Allah Taala sedia, sedia kala. Itulah sifat ketuhanan yang wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makhluk ini diciptakan, ada dahulu ada kemudian, ya. Kita ni diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas muka bumi ini. Kemudian kita bincang tentang sifat baqa. Apa itu baqa? Yang ini baqa itu kekal. Allah Ta'ala itu kekal, sedia, sentiasa ada. Sentiasa ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada akhir. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah zat wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 27. Maka kekal. Bila hancur dunia alam ini, semua sekali akan hancur binasa, semua akan hancur binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ini adalah kekal yang hakiki, kekal hakiki. Ada perkara yang Allah Taala kekalkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil kekal yang mendatang, ataupun dipanggil baqa aridi, baqa aradi. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala ni baqa hakiki, kekal yang hakiki. Adapun baqa yang aradi, bila hancur semua alam nanti, maka akan binasa semua alam ini, kecuali ada beberapa perkara. Yang pertama, antaranya syurga. Allah Ta'ala tidak binasakan syurga, neraka. Pertama syurga, Allah Ta'ala jadikan syurga ada permulaan, tetapi dengan kudrat dan iradah Allah SWT, maka Allah Ta'ala kekalkan. Kemudian neraka, syurga neraka ada dah ketika ini, walaupun tidak ada penghuni lagi, tetapi syurga neraka tu dah ada. Kemudian Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz, ditulis semua amalan, perbuatan, suratan takdir manusia ini di Lauh Mahfuz. Kemudian Arsyir Rahman, kemudian qalam, kemudian kursi, kemudian ruh. Itu tujuh perkara yang dipanggil kekal, kekal dengan izin Allah SWT, baqa ardi, yang berada di alam ulia. Adapun alam sufla, alam sufla ini di kalangan, iaitu antaranya jasad sekalian Nabi. Jasad sekalian Nabi tidak binasa. Jasad sekalian Nabi tidak binasa. Jasad para syuhada, kemudian ajbuz zana. Itu 10 perkara. Itu dipanggil dalam baqa aradi. Allah Ta'ala kekalkan. Jangan kata sama dengan Allah Ta'ala, tak. Ini adalah makhluk Allah Ta'ala juga, ciptaan Allah Ta'ala juga, tapi dengan izin Allah SWT, dia tidak binasa. Adapun zat Allah SWT, segala sifat Allah SWT, asma' dan af'al Allah SWT, kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi apa tugas baqa ini? Baqa ini tugasnya iaitu menafikan ada kesudahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan barang yang tak layak pada Allah. Sebab tu sifat ini digelar sebagai sifat salbiyah, menolak. Berapa sifat salbiyah? Sifat salbiyah ada 5. Berkidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih,
wahdaniyah. Itu sifat yang dipanggil sifat salbiyah, menolak barang yang kekurangan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sifat nafsiyah yang kita bincang itu iaitu wujud satu, iaitu sifat yang dibangsakan pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat salbiyah ini sifat menolak barang yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang kata Allah ada, beriman Allah ada, maka ada mengatakan Allah ada permulaan, maka kita menafikan dengan sifat qidam. Ada yang mengatakan, pahaman mengatakan bahawa bila hancur alam ini Allah pun binasa juga, maka kita menafikan dengan sifat baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.